Okey, kita sambung lagi tentang perubahan bentuk jirim tadi tu. Okey. Yang ini cikgu akan detailkan lagi tentang apakah perbezaan antara penyejatan dan pendidikan. Okey. Di mana kedua-dua proses ni persamaannya adalah menukarkan cecair kepada gas. Ini yang kita dah tengok tadi kan. Okey. Dua-dua ni menukarkan cecair kepada gas. Tetapi ada perbezaan dia antara penyejatan dan pendidihan ni tadi. Okey. Yang kita perlu faham dan tengok betul-betul. Okey. Yang pertama sekali dari segi suhu. Okey, dari segi suhu. Okey. Katakan kalau kita menjemurkan tuala di dalam rumah. Okey, dan kita tuala yang basah. Yang kedua, tuala yang sama juga. Okey, kita ada dua tuala. Kita jemurkan di bawah cahaya matahari. Boleh tak tuala A ni kering? Boleh, tapi lambat. Okey, boleh. Okey. Boleh tak tuala yang kedua ni kering? Lagi boleh. Okey. Bila kedua-duanya boleh kering, berarti kedua-duanya boleh berlaku proses penyejatan. Tapi bezanya di sini suhu rendah. Di sini suhu tinggi. Okey. Ini membuktikan bahawa untuk penyejatan dia boleh berlaku pada sebarang suhu. Tak kira suhu tu rendah ataupun suhu tu tinggi. Okey, cuma pada suhu tinggi penyejatan tu akan lebih cepat berlaku lah. Bila kita sidai tuala bawah cahaya matahari, dia akan cepat kering. Okey, jadi yang pertama sekali, okey, untuk penyejatan dia berlaku pada sebarang suhu. Okey, manakala untuk pendidihan, okey, katakanlah kita ada apa ni? Cerik. Okey. Kita didihkan, okey. Untuk kita dapati air ni menggelegak ni, okey, sampailah terkeluarnya apa? Steam ni tadi, okey. Mula-mula kita didihkan air, mungkin air tu suhunya 30 darjah Celsius. Kemudian naik pada 60, 80 dan akhirnya pada 100 darjah Celsius. Okey. Untuk dia berlaku pendidihan ni hanya berlaku pada ini, ataupun kalau air tu kita letakkan benda asing, dia akan perlu suhu yang lebih tinggi, mungkin 103 darjah Celsius dan sebagainya. Tapi pada suhu-suhu sebelumnya dia tidak boleh berlaku pendidihan. Air itu tidak akan menggelegak. Ini membuktikan bahawa pendidihan tu hanya berlaku pada, kita panggil takat didih dia. Dan takat didih untuk bahan dia bergantung kepada jenis bahan tu. Kalau air sekalipun, kalau air yang tak ada apa-apa, air tulen 100. Tapi kalau air tu kita letak benda asing, suhunya, takat didihnya untuk dia menggelegak tu akan mengambil suhu yang lebih tinggi lagi, 102, 103 darjah Celsius dan sebagainya. Jadi untuk berlaku pendidihan, okey, dia tidak boleh berlaku pada sebarang suhu, tetapi sebaliknya berlaku pada takat didih sahaja. Okey, takat didih sahaja. Okey. Jadi itu perbezaan dia. Kalau penyejatan berlaku tak kira suhu tinggi rendah, sebarang suhu. Okey. Manakala pendidihan berlaku pada takat didih sahaja. Okey. Perbezaan yang kedua kita tengok dari segi bahagian yang terlibat. Bahagian terlibat. Katakan kita ada untuk penyejatan kita ada dua dulang. Okey, dua dulang sama saiz, okey. Dulang yang sama kita isikan dengan air yang sama. Okey, kita
kita labelkan ini sebagai dulang A, ini dulang B. Kita letakkan di tempat yang sama di bawah cahaya matahari, okey, di luar rumah. Cuma bezanya dulang A ni air sahaja, dulang B ni atasnya kita letak satu lapisan minyak masak lah contohnya. Okey, di situ. Okey. Okey, untuk dulang A, InsyaAllah dia akan kering lah air ni. Kesemua cecair ni akan bertukar menjadi gas. Okay. Tetapi ia tidak berlaku pada dulang B. Okay. Walaupun suhu dia sama. Okay. Sepatutnya dulang B ni air dia pun boleh tersejat. Tetapi apa yang berlaku ialah pada dulang A, penyejatan ni berlaku pada permukaan yang luar dulu. Permukaan atas. Okay. Bila semua atas dah tersejat, diikuti oleh lapisan yang kedua. Kemudian begitulah berlaku secara berturutan sampailah keseluruhan cecair ini tersejat sepenuhnya dan dulang ni akan jadi kering lah. Sebab air itu semua dah bertukar menjadi gas. Tetapi untuk dulang B, minyak dia tidak boleh tersejat pada suhu lebih kurang macam di bawah cahaya matahari ni, suhu lebih kurang 40 darjah Celsius, dia tak boleh tersejat lagi. Bila dia tidak tersejat, air yang berada di bawahnya juga tidak boleh tersejat, tidak boleh bertukar menjadi gas. Maksudnya di sini penyejatan tu perlu berlaku pada permukaan dahulu, kemudian diikuti oleh lapisan-lapisan yang di bawahnya. Okey? Jadi kita boleh katakan bahawa penyejatan itu hanya berlaku di permukaan sahaja. Berlaku di permukaan sahaja. Okey, dia tidak berlaku pada semua bahagian. Bila permukaan yang atas tu dah tersejat, baru ikuti oleh permukaan yang bawah. Okey. Tapi kalau pendidihan, okey, katalah kita panaskan air di dalam periuk ke, dalam bekas ni, okey. Air ni akhirnya telah mendidih, kita dapati yang menggelegak dan sebagainya. Kita letakkan satu termometer kat sini, kita dapati suhunya 100 darjah Celsius. Kita letakkan dalam sikit, suhu kat sini pun kita dapat 100 darjah Celsius juga. Kat sini pun sama, 100 darjah Celsius. Di sini pun sama. Maksudnya pendidihan tu tidaklah berlaku dekat permukaan saja. Di semua bahagian bahan atau cecair itu akan berlaku pendidihan. Kalau kita letakkan benda yang kita nak masak, ayam, ikan, semua bila dia terendam, semua bahagian tu akan masak lah. Sebab semua bahagian air yang menampung makanan tu tadi telah mencapai takat 100 darjah Celsius dan telah mendidih semua ni sekali. Okay? Jadi kita boleh kata kat sini bahawa pendidihan itu berlaku pada semua bahagian cecair. Semua bahagian itu akan bertukar menjadi gas ataupun steam. Jadi inilah dia persamaan antara penyejatan pendidihan. Cikgu ulang, keduanya menukarkan cecair kepada gas. Tetapi perbezaan yang pertama dari segi suhu, penyejatan berlaku pada sebarang suhu, pendidihan berlaku pada takat didih sahaja. Yang kedua dari segi bahagian terlibat, penyejatan berlaku di permukaan sahaja, manakala pendidihan berlaku pada semua bahagian cecair. Jadi ini kita boleh pause kan, kita jadikan dia sebagai nota. Okey. Kalau kita ringkaskan dalam bentuk peta buih, peta buih ni untuk mencari perbezaan dan persamaan antara dua benda. Hari ini kita tengok tentang penyejatan dan pendidihan. Ini dua benda yang kita nak banding beza, cari persamaan. Persamaan dia apa? Persamaan kita kena letak kat tengah-tengah. Sebab dia dikongsi, ciri-ciri tu dikongsi oleh dua benda ni. Persamaannya ialah kedua-duanya ini menukarkan cecair menjadi apa? Gas. Jadi persamaan ni kita letak kat tengah ni.
Okey. Okey. Apa perbezaan? Perbezaan yang pertama dari segi suhu. Kalau sini kita cerita suhu, sini pun kita letakkan atas ni dua-dua tentang suhu. Penyejatan pada semua suhu. Berlaku pada semua suhu. Okey. Nanti kalau tulis boleh tulis cantik-cantik lah, tak adalah macam ni. Okey, tapi kat sini dia ada kat sini pula berlaku pada takat didih. Okey, itu tentang suhu. Perbezaan yang pertama dari segi suhu. Yang kedua dari segi bahagian. Okey, penyejatan hanya berlaku di mana tadi? Di permukaan sahaja. Okey. Manakala untuk pendidihan berlaku di semua bahagian. Okey. Jadi ini perbezaan yang kedua. Jawab boleh buat cantik-cantik lah sebenarnya. Okey, kena asingkan dua ni dia letak bawah. Okey. Jadi hari ni kita dah belajar tentang proses perubahan jirim. Okey, ada 5 proses. Pepejal pada cair, cair pada gas, apa proses dia. Kemudian terbalikkan, gas pada cair, cair kepada pepejal, apa proses dia dan apa sebab dia berlaku. Kemudian untuk cair menjadi gas ada 2 proses, iaitu penyejatan dan penyedihan. Apa persamaan dan perbezaan dia. Jadi berdasarkan apa yang kita belajar hari ini, cikgu harap awak tolong jawab soalan-soalan yang akan cikgu berikan nanti dan hantarkan pada minggu hadapan. Okey? Jadi sekian saja, jaga diri dan jaga kesihatan awak masing-masing sepanjang penutupan sekolah ini. Okey. Minggu hadapan kita akan belajar tentang tajuk yang baru pula. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.